Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dapat dipertemukan pada pagi ini dalam norma baru bersempena dengan pembukaan sekolah bagi sesi 2021. Saya Puan Tanuja binti Kamal merupakan guru besar Sekolah Kebangsaan Redang. Bagi mereka yang mempunyai anak yang sedang bersekolah di SK Redang, sudah pasti mengenali saya. Saya juga dikenali sebagai Umi bagi anak-anak yang belajar di SK Redang. Saya juga dibantu dengan 3 orang pentadbir yang merupakan tulang belakang saya, iaitu Ustaz Zulkifli bin Hassan merupakan penolong kanan pentadbiran, Puan Fauziah binti Pak Adik penolong kanan hal ehwal murid, dan Cik Hussein bin Cik Mamat penolong kanan ko-kurikulum. Saya mulakan sesi taklimat saya pada pagi ini dengan menerangkan waktu PDPC berjalan. Untuk pengetahuan ibu bapa, masa persekolahan bermula seawal 7.45 pagi dan berakhir bagi tahap 1 adalah pada jam 12.45 tengah hari. Pada setiap hari Ahad, biasanya kita akan mengadakan perhimpunan pagi. Namun begitu, disebabkan SOP kawalan penyakit berjangkit COVID-19, maka perhimpunan mingguan pada setiap hari Ahad ditangguhkan sehingga diberitahu. Bagi anak-anak yang mendapat bantuan RMT, mereka akan makan pada waktu rehat. Tidak seperti tahun-tahun sebelum ini di mana RMT disediakan pada sebelah pagi. Namun begitu, mengikut SOP kawalan penyakit berjangkit yang telah dibekalkan bagi prosedur pembukaan sekolah, murid dan guru tidak dibenarkan makan di kantin. Oleh yang demikian, ibu bapa kena faham pihak sekolah akan memastikan anak-anak berada dalam keadaan terkawal untuk rehat dan membeli makanan serta makan di dalam kelas masing-masing. Seterusnya berkaitan dengan keperluan murid. Seperti ibu bapa sedia maklum, pakaian seragam sekolah bagi murid lelaki adalah kemeja putih, tali leher dan seluar biru. Manakala bagi murid perempuan pula, baju kurung, kain biru dan tudung putih. Namun begitu, diingatkan kepada ibu bapa untuk pelajar-pelajar sekolah rendah, baju kemeja putih bagi lelaki adalah berlengan pendek. Dan pastikan setiap pakaian seragam sekolah dilengkapi dengan lencana. Bagi pakaian sukan pula, baju T sekolah dan seluar sukan sekolah. Namun begitu, kepada ibu bapa yang telah membeli seluar sukan di luar, hanya seluar berwarna hitam ataupun blue black sahaja dibenarkan. Ibu bapa tidak boleh memakaikan seluar yang berwarna-warni kepada anak-anak untuk waktu pendidikan jasmani. Bagi kasut pula, bersempena dengan perkeliling yang baru, kasut sekolah dibenarkan sama ada berwarna putih ataupun berwarna hitam. Terpulang kepada ibu bapa untuk membeli kasut kepada anak-anak dan pastikan stokin perlu ada. Kalau kasut putih, stokin pun berwarna putih. Manakala kalau kasut hitam, stokin pun berwarna hitam. Bagi bayaran keperluan murid, ibu bapa boleh rujuk jadual pembayaran yang akan diedarkan oleh guru kelas masing-masing. Okey, seterusnya berkaitan dengan dokumen peribadi murid, di mana sewaktu pendaftaran
pada 20 hari bulan 1, ibu bapa perlu menyediakan salinan surat beranak ataupun MyKit, salinan kad pengenalan ibu dan bapa, gambar berukuran pasport 4 keping, kad kesihatan atau imunisasi, kad kesihatan biru dan kad rawatan pergigian. Okey, bagi kad kesihatan biru dan kad rawatan pergigian itu akan dibekalkan oleh pihak sekolah. Seterusnya, borang maklumat APDM yang disahkan oleh majikan ataupun ketua kampung. Okey, borang maklumat APDM perlu diisi dengan betul dan saya berharap ibu bapa berlaku jujurlah pada diri sendiri berkaitan dengan pendapatan masing-masing. Ini kerana sekiranya ibu bapa tidak meletakkan pendapatan yang sebenar, berkemungkinan kalau tuan-tuan dan puan-puan layak untuk menerima bantuan, mungkin akan berlaku keciciran. Bagi yang mempunyai slip gaji, perlu sertakan salinan slip gaji yang telah diperakui, ataupun kepada mereka yang tidak mempunyai slip gaji, bolehlah membuat surat akuan pendapatan yang disahkan. Dalam fail yang akan diedarkan nanti juga akan terdapat borang permohonan KUAM dan RMT. Sekiranya ibu bapa rasa anak-anak tak layak untuk menerima KUAM ataupun RMT, bolehlah menggariskan di dalam borang itu dengan menulis tidak layak. Kepada yang mempunyai pendapatan yang layak untuk memohon, saya mohon kepada ibu bapa untuk mengisi dengan sejujur-jujurnya. Pastikan maklumat pendapatan ibu bapa di bahagian borang APDM dan borang permohonan KUAM adalah sama. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang pelaksanaan minggu transisi. Untuk pengetahuan ibu bapa, sebelum ini pelaksanaan transisi hanya selama 3 minggu sahaja. Namun disebabkan pandemik COVID-19 yang telah melanda negara bermula 2020, ramai anak-anak yang tidak dapat meneruskan persekolahan sepanjang sesi 2020. Oleh demikian, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah memastikan anak-anak ini bersedia untuk menjalani sesi persekolahan 2021 dengan menambahbaikkan program transisi tahun 1, di mana daripada 3 minggu diperpanjangkan selama 43 hari. Program transisi ini merupakan program yang dirangka untuk menjadikan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri mereka di sekolah rendah. Pelaksanaan transisi mempunyai 2 modul, iaitu modul orientasi dan modul PDP. Modul orientasi akan dilaksanakan pada 20 Januari hingga 29 Januari 2021, di mana pengisian pada setiap hari merangkumi rutin kelas, perbualan awal, aktiviti fizikal, aktiviti swai kenal, aktiviti pembelajaran dan juga rehat. Manakala modul yang kedua adalah modul PDP. Modul PDP bertujuan menjadikan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Ia dilaksanakan selepas minggu orientasi, iaitu pada 1 Februari
hingga 25 Mac 2021, di mana pengisiannya merangkumi aktiviti PDP secara bertema dan aktiviti fizikal. Jadi sepanjang 43 hari ini, anak-anak tidak akan belajar seperti biasa. Mereka akan diberi persediaan dalam tempoh 43 hari tersebut. Bagi melancarkan sesi persekolahan 2021, pihak sekolah mohon kerjasama waris dalam beberapa perkara. Yang pertama, waris tidak dibenarkan masuk atau memandu kenderaan dalam kawasan sekolah. Maknanya, apa juga urusan berkaitan dengan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, tidak dibenarkan masuk dengan kenderaan. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, letaklah kenderaan di luar kawasan sekolah dan berjalan masuk. Yang kedua, ibu bapa ataupun waris hanya boleh hantar dan ambil anak di hadapan pintu masuk sahaja. Maknanya ibu bapa tidak dibenarkan masuk dalam kawasan sekolah dan menghantar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sampai ke pintu kelas. Ini tuan-tuan dan puan-puan perlu mematuhi peraturan SOP prosedur pembukaan sekolah yang telah ditetapkan oleh KKM. Penetapan peraturan ini bukan daripada kami pihak sekolah, tapi ia adalah dari Kementerian Kesihatan Malaysia bagi membendung penularan COVID-19. Sekiranya waris dijemput ke sekolah bagi urusan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, barulah tuan-tuan dan puan-puan boleh hadir. Selain pada itu, murid tidak dibenarkan sama sekali membawa handphone ke sekolah. Ia merupakan satu kesalahan mengikut surat perkeliling yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekiranya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan didapati membawa handphone ke sekolah, maka handphone itu akan dirampas dan tuan-tuan dan puan-puan diminta hadir untuk mengambilnya kembali. Kami pihak sekolah juga memohon kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk mematuhi peraturan sekolah, di mana segala urusan berkaitan dengan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan perlu ke pejabat sekolah terlebih dahulu. Maknanya di sini tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh terus berurusan di kelas. Ini bagi mengekang penularan COVID-19 dan adalah tidak elok sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terus berurusan dengan guru di dalam kelas tanpa pengetahuan pihak pentadbir sekolah. Selain daripada itu, pihak sekolah juga memohon kefahaman daripada tuan-tuan dan puan-puan supaya akur dengan pemilihan pihak sekolah dalam pemberian bantuan. Ini kerana kami pihak sekolah akan terutamanya bantuan zakat yang diberi oleh pihak-pihak NGO, kami akan memberi mengutamakan kepada golongan yang betul-betul memerlukan. Jadi janganlah dipertikaikan dengan pemilihan dari pihak sekolah dalam pemberian bantuan daripada NGO. Bagi KWAM,
kami tidak terlibat dalam pemilihan. Kami juga mohon kepada ibu bapa supaya mengisi borang dengan maklumat yang tepat dan benar. Ia membantu dalam pengurusan pihak sekolah. Dan jangan lupa sertakan slip gaji ataupun surat akuan pendapatan. Dan perlu hantar pada tarikh yang telah ditetapkan. Antara bantuan sekolah yang disediakan adalah bantuan susu sekolah, wang, RMT, zakat, bantuan lain jika ada. Untuk pengetahuan ibu bapa, sekiranya ibu bapa tidak mahu anak-anak menerima bantuan susu sekolah, walaupun tuan-tuan dan puan-puan layak menerimanya, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengisi borang penolakan. Begitu juga dengan RMT, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan merasakan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tidak memerlukan RMT, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh membuat penolakan. Cuma kami pihak sekolah ingin mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan agar dapat memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan makan makanan RMT yang telah disediakan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bagi sesi persekolahan 2021, peneda kantin baru telah dilantik untuk mengendali kantin sekolah Redang pada tahun ini. Kami pihak sekolah ingin memohon kefahaman daripada tuan-tuan dan puan-puan agar dapat mengikuti tata cara ketika berada di sekolah mengikut SOP pembukaan sekolah. Yang pertama, murid dan guru akan disaring setiap hari terlebih dahulu sebelum dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Sekiranya suhu badan murid melebihi 37.5 darjah Celsius ataupun murid-murid bergejala seperti batuk, demam dan selsema ataupun sesak nafas, murid tidak akan dibenarkan masuk dan ibu bapa perlu membawa murid balik. Jadi untuk memudahkan pengurusan sekolah, sekiranya ibu bapa melihat keadaan kesihatan anak-anak tidak mengizinkan untuk hadir ke sekolah pada pagi itu, saya mohon supaya ibu bapa tak perlulah hantar anak-anak ke sekolah. Sebagai contohnya, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan telah didapati demam, tapi pada keesokan hari tuan-tuan dan puan-puan dah memberi makan ubat. Jadi bila kami pihak sekolah membuat saringan, didapati suhu badannya rendah. Namun yang menjadi isu nanti apabila di pertengahan sesi persekolahan, bila kebanyakan anak-anak ni akan suhu badannya akan kembali meningkat apabila dos ubat yang telah dimakan berkurangan. Ini akan menimbulkan masalah kerana pihak sekolah akan mengasingkan anak-anak ini di dalam bilik isolasi dan ibu bapa akan dihubungi untuk membawa anak-anak ini balik dengan kadar segera. Semasa di dalam dalam kawasan sekolah, ibu bapa dan murid-murid perlu mengikut laluan pergerakan yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Kami pihak sekolah perlu akur dengan SOP yang telah ditetapkan, di mana hanya laluan satu hala sahaja digunakan untuk mengelak pertembungan di antara murid-murid SK Redang. Jadi ibu bapa janganlah bersungut sekiranya anak-anak tahun 1 yang baru mengenali kawasan sekolah berungut
hendak pergi ke sesuatu tempat itu mengambil masa yang lama sedikit. Untuk pengetahuan ibu bapa, pemakaian pelitup muka di dalam kawasan sekolah bukanlah satu keutamaan, kerana kawasan sekolah bukanlah kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan awam. Namun begitu, kami pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan Malaysia menyarankan supaya ibu bapa memastikan anak-anak memakai pelitup muka pada setiap masa, terutama bagi murid-murid yang mempunyai imuniti rendah, seperti murid-murid yang mempunyai penyakit-penyakit kronik seperti asma ataupun darah tinggi, ataupun apa juga penyakit-penyakit kronik yang memerlukan mereka memakai pelitup muka sepanjang masa. Seterusnya, ibu bapa dan penjaga tidak dibenarkan berada dalam kawasan sekolah untuk menunggu murid. Ini biasanya berlaku bagi ibu bapa yang baru pertama kali menghantar anak-anak ke sekolah. Ini kerana norma baru, ibu bapa tidak dibenarkan berada dalam kawasan sekolah. Kawasan sekolah adalah kawasan larangan bagi mereka yang bukan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ibu bapa hanya boleh masuk sekiranya ada urusan yang perlu diselesaikan dengan pihak sekolah. Selain pada itu, ibu bapa tidak dibenarkan masuk ataupun menunggu anak-anak. Kami pihak sekolah memohon maaf kepada ibu bapa kalau menimbulkan masalah. Ibu bapa perlu akur dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengekang penularan COVID-19 ini. Semasa waktu balik, pihak sekolah mohon kerjasama ibu bapa untuk menunggu anak jagaan masing-masing lebih awal semasa balik. Maknanya bagi murid-murid tahun 1, dia akan balik pada pukul 12.45 tengah hari. Maknanya kami pihak sekolah mohon ibu bapa datang lebih awal sedikit daripada 12.45 bagi mengelakkan anak-anak jagaan tuan-tuan dan puan-puan berkeliaran. Namun begitu, tempat menunggu akan disediakan di bawah Dewan ICT mengikut penjarakan yang telah ditetapkan. Anak-anak yang menunggu ibu bapa lambat hadir untuk mengambil akan ditempatkan di bawah Dewan ICT. Seperti yang telah saya maklumkan tadi, murid-murid dan guru tidak dibenarkan makan atau minum di kantin. Murid-murid akan membeli makanan dan kembali ke kelas masing-masing dengan diawasi oleh guru setiap masa. Di sini saya akan menerangkan isu-isu strategik yang sering dihadapi dan perlu ditangani oleh semua pihak, sama ada pihak sekolah maupun ibu bapa. Yang pertama, jaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan. Ini ibu bapa perlu terapkan kepada anak-anak supaya sentiasa membasuh tangan. Di setiap depan kelas akan disediakan tempat untuk membasuh tangan. Maknanya anak-anak ini sebelum masuk ke kelas akan diminta membasuh tangan, ataupun pihak sekolah menyediakan hand sanitizer di dalam kelas, dan murid-murid semua akan diminta membasuh tangan sekerap yang mungkin. Selain pada itu, mohon kerjasama ibu bapa untuk latih anak tidur awal dan bangun awal. Isu yang berbangkit adalah kebanyakannya murid-murid hadir ke sekolah dalam keadaan yang mengantuk. Bila pihak sekolah, guru-guru bertanya kepada anak-anak kenapa
mengantuk, dia bagi tahu tidur lewat sebab tengok TV, sebab main game. Malahnya kerja sekolah tak siap. Jadi mohon ibu bapa beri kerjasama kepada pihak sekolah agar dapat melatih anak-anak tidur awal dan bangun awal untuk bersedia dengan sesi persekolahan. Pihak sekolah juga mohon kepada ibu bapa agar dapat balut dan jaga buku yang telah dibekalkan. Okey, buku teks yang telah dibekalkan. Dan bawa buku ikut jadual. Tapi untuk 43 hari yang pertama ni, murid-murid tidak akan diberi buku teks lagi. Okey, sebabnya 43 hari itu adalah minggu transisi. Jadi buku teks tidak digunakan. Jadi janganlah ibu bapa bertanya kenapa tak guna lagi buku teks, kenapa tak dapat buku teks lagi. Kami pihak sekolah biasanya tidak akan edarkan buku teks sebelum habis minggu transisi. Sebabnya biasanya murid-murid ni bila dah dapat buku teks tu, dia akan sibuk nak bawa, sedangkan tak lagi guna. Ini menjadikan satu bebanan pula pada murid-murid bila dia bawa buku tapi pihak sekolah tak gunakan lagi, sebab masih menjalankan program transisi. Dan jadual akan diberi selepas habisnya minggu transisi. Seterusnya, pihak sekolah juga mohon kerjasama ibu bapa untuk memastikan anak-anak siap kerja rumah. Tolong semak, jangan tanya sahaja. Sebab kebanyakan bila bertanya, anak-anak akan jawab siap, tapi sebenarnya tak siap. Bila tak siap, cikgu bagi denda. Bila cikgu denda, ibu bapa pun marah kepada cikgu kenapa denda anak dia. Itu isu yang sering berlaku kepada guru-guru. Yang silapnya, anak-anak tak siapkan kerja rumah. Untuk pelajar-pelajar tahun 1, mohon kerjasama ibu bapa, biar dia buat sendiri latihan dia. Sebab ada di kalangan ibu bapa yang terlalu sayangkan anak-anak. Tolong siapkan kerja sekolah anak. Pastikan ibu bapa memberi kerjasama dengan memastikan anak-anak itu sendiri yang menyiapkan kerja sekolah dia. Dan latihkan bersempena dengan musim COVID ni, kami pihak sekolah juga memohon tuan-tuan dan puan-puan agar dapat melatih anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk sentiasa menjaga jarak apabila berada di dalam kelas. Mungkin darjah 1 ni untuk awal-awal ni mungkinlah dia tak kenal. Tapi mana yang dah bersekolah di sekolah pra sekolah, dia dah kenal lah kawan-kawan dia, lama dah tak jumpa, mungkinlah di situ nanti tidak ada penjarakan berlaku. Tolong ingatkan kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan agar sentiasa menjaga jarak bagi mengelak penularan COVID-19 ini. Dan pastikan tuan-tuan dan puan-puan melatih anak-anak tuan-tuan puan-puan supaya sentiasa memakai pelitup muka. Cumanya saya nak pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya membeli pelitup muka tu biar betul pada saiz muka anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Janganlah bagi dia pakai pelitup muka yang saiz orang dewasa, tak sesuai ya tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada itu, pihak sekolah juga ingin memohon agar tuan-tuan dan puan-puan dapat menjaga keselamatan anak-anak semasa pergi dan balik sekolah, dan awasi perlakuan anak dan siapa kawan mereka. Selain daripada itu, pastikan segala bayaran dijelaskan dan latih anak-anak tutup aurat dan solat. Walaupun pada usia yang muda, bila kita sentiasa melatih anak-anak kita solat,
InsyaAllah dia akan menjadi amalannya pada setiap hari. Selain daripada itu, pihak sekolah juga mahu ibu bapa memastikan pengambilan makanan seimbang bagi memberi ibu bapa perlu memberi pemakanan yang seimbang kepada anak-anak dan pastikan mereka bersarapan pagi sebelum ke sekolah. Ini kerana kajian menunjukkan otak kanak-kanak yang mengambil sarapan pagi adalah lebih cergas. Dan awasi disiplin anak-anak kita kerana buli di mana-mana. Jangan disangka murid tahun 1 tidak pandai membuli. Jadi saya mohon kepada ibu bapa agar dapat menasihati anak-anak supaya tidak melakukan perbuatan buli kepada kawan-kawan. Selain daripada itu, mohon nasihat kepada anak-anak supaya tidak mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Itu juga dikira buli. Nak pinjam je, pinjam. Tapi tak ingat nak pulangkan. Kesian kepada kawan-kawan apabila kita ambil barang yang bukan jadi hak milik mereka. Dan satu lagi yang penting, nasihatkan anak-anak kita supaya tidak meminta duit kawan-kawan. Jangan fikir murid-murid tahun 1 ni tak pandai. Sebab dah pernah berlaku murid tahun 1 yang ditangkap membuli kawan dengan meminta duit belanja. Saya rasa setakat itu dulu penerangan saya tentang pembukaan sekolah bagi murid-murid tahun 1, dan kami pihak sekolah memohon maaf kerana membuat pihak ibu bapa tertunggu-tunggu bilakah tarikh pendaftaran murid tahun 1. Kami perlu akur dengan SOP yang telah ditetapkan, dengan arahan yang telah dikeluarkan agar tidak membuat sebarang pendaftaran sebelum 20 hari bulan 1 2021.